Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Abdul Fili. Jadi hari ini adalah tata cara untuk penyelenggaraan SED. Sebelum membuat penyelenggaraan SED, kita seharusnya mempunyai persediaan dari segi alatan. Contohnya bola, bislin, WD-40, kertas pastel dan karbon, berus, isolation tester, dan multimeter. Dan buku. Selain daripada alatan-alatan, kita juga perlu membuat persediaan dari segi pemakaian PPE. Contoh, safety shoes, vest, dan safety helmet, dan juga glove. Selepas kita menyediakan beberapa persediaan alatan dan juga PPE, kita seharusnya mendapatkan PTW, permit to work, daripada pihak berkuasa bangunan ataupun judgement, iaitu permit to work, sebelum kita memulakan kerja penyelenggaraan SED. Ingat, maklumkan kepada pihak bangunan yang bakalan akan dimatikan dalam tempoh sebelum 7 hari ataupun selewat-lewatnya 3 hari daripada tempoh kerja tersebut. Okey, kita berbalik pada PSU. Sebelum kita memasuki ke bilik PSU, pastikan lampu di bilik tersebut dalam keadaan hijau. Dan selepas dalam keadaan hijau, tunggu dalam beberapa minit supaya gas-gas dalam bilik PSU tersebut dikeluarkan dengan sepenuhnya. Okey, selepas lampu bilik PSU tersebut dalam keadaan hijau dan selepas gas dalam PSU tersebut dikeluarkan dengan sepenuhnya, kita perlu memastikan keperluan bilik PSU tersebut dilengkapi dengan alat keselamatan. Contohnya, alat pemadam api jenis CO2, 3 getah yang tebalnya 5 mm dan panjangnya mengikut PSU, data skematik, dan juga buku log serta papan tanda CPR. Selepas keperluan dalam PSU tersebut dilengkapi dengan alatan-alatan keselamatan, kita akan membuatkan kerja penyelenggaraan seterusnya. Yang pertama, layout. Tetapi sebelum kita membuatkan layout SED tersebut, kita mesti memaklumkan pada pihak pengguna yang bekalan akan dimatikan, dan kita mesti menyediakan dokumen tersebut untuk catatkan bacaan-bacaan seperti maximum demand, serta power factor, voltmeter, dan ammeter. Kita mesti rekodkan bacaan-bacaan meter tersebut. Contohnya maximum demand, ammeter, voltmeter, dan power factor. Okey, selepas kita memaklumkan kepada pihak pengguna bangunan yang bekalan akan dimatikan, dan juga selepas kita merekodkan meter bacaan meter tersebut, kita seharusnya mematikan PSU dalam keadaan dari kecil ke besar, dalam keadaan posisi yang membelakangi PSU. Sebelum kita membuatkan perjalanan ini, kita belum memastikan yang bekalan di PSU itu dimatikan dengan sepenuhnya.
kita seterusnya kita membuat penyelenggaraan yang seterusnya. Kita mesti membuat penyelenggaraan discharge, yaitu kita membuangkan segala bekalan yang tertinggal di dalam PSU. Dari kita membuat discharge tersebut dari neutral ke fasa. Okey, selepas kita dischargekan bekalan-bekalan PSU tersebut, kita mesti membuatkan record SCB dengan menggunakan brake pedal yang telah disediakan mengikut lawan arah jam. Okey, yang ini adalah dalam keadaan connected, iaitu dua-dua sesentuh kawalan dan sesentuh utama disambungkan. Okey, yang ini adalah dalam keadaan test, iaitu sesentuh utama diputuskan. Okey, yang ini adalah yang terakhir, iaitu dalam keadaan isolate, iaitu kedua-dua sesentuh tersebut dipisahkan dengan sepenuhnya. Okey, kita keluarkan SCB tersebut daripada rel SCB dalam PSU dan letakkannya di atas tikan letak. Selepas kita meletakkan SCB tersebut di atas tikan letak atau meja letak, kita seharusnya bukan SCB tersebut, tutup pintu SCB tersebut pada PSU dan letakkan papan tanda amaran, maksud penyelenggaraan sedang itu dua tidak. Okey, tambahan juga. Letakkan papan tanda yang kedua supaya orang-orang yang di sekeliling dapat mengetahui kerja-kerja penyelenggaraan tersebut sedang dijalankan. Okey, selepas kita meletakkan papan amaran pada PSU yang kerja-kerja penyelenggaraan sedang dijalankan, kita membuatkan pembersihan pada SCB. Yang pertama, kita keluarkan arka pada SCB. Yang kedua, kita siapkan di dalam SCB tersebut menggunakan blowing. Yang ketiga, kita menggunakan meselin untuk membuangkan skru-skru yang berkarat. Skru ini sekeliling pada PSU, jangan lupa. Dan juga skru-skru pada tempat SCB di dalam PSU. Okey, yang seterusnya kita sambungkannya supaya tidak supaya mesin tersebut serata ataupun kita menggunakan berus untuk membuangkan segala abu-abu yang kecil-kecil di tempat yang sulit ataupun tempat yang kecil. Dan jangan lupa dibersihkan juga di tempat SCB di PSU. Okey, selepas kita membuat kerja-kerja pembersihan dalam SCB, kita seharusnya membuat kerja-kerja penyelenggaraan yang seterusnya, iaitu ujian
keterusan dengan menggunakan alat uji multimeter. Yang pertama, kita setkan pada ohm. Okey, kita membuat penyelenggaraan yang seterusnya, iaitu penyelenggaraan ujian keterusan dengan menggunakan alat multimeter, dan juga ACB hendaklah dalam keadaan on ataupun dihidupkan. Okay. Yang pertama, kita setkan dalam keadaan on. Okay. Kita uji dalam fasa merah, in dan out, fasa kuning, in dan out, dan juga fasa yang terakhir, fasa biru, in dan out. Okey, selepas kita menguji alat ujian keterusan tersebut, ingat, ini adalah keadaan ACB yang dimatikan. Okey, pengujian yang seterusnya adalah pengujian rintangan. Ujian rintangan tersebut kita mesti menggunakan insulation tester. Yang pertama, setkan insulation tester tersebut pada 1000 ohm dan kuncikan. Kita membuat ujian keterusan. Yang pertama, dari red ke yellow, dari red ke blue, dari yellow ke blue, dan juga red ke earth, yellow ke earth, dan blue ke earth. Okey, selepas kita membuat ujian rintangan fasa ke fasa dan fasa ke bumi, kita harus membuat ujian rintangan tersebut pada Google Motion Trip. Yang pertama, setkan insulation tester tersebut kepada 5 ohm dan kuncikan. Okey. Ujikan pada nombor 40 dan 3. Okey, selepas kita membuat pengujian rintangan pada Google Motion Trip, kita perlu membuat pengujian keterusan pada Google Motion Trip, iaitu setkan insulation tester tersebut pada ohm dan lockkan, dan ujikan Google Motion Trip tersebut pada nombor 40 dan 40. Okey, selepas kita membuat ujian rintangan, ujian keterusan, kita membuat pengujian yang seterusnya, yang terakhir, iaitu ujian keserataan. Pertama, kita ambilkan photokoping kertas dan letakkan pada kedudukan angka tersebut. Lepas kita letakkan kertas keserataan tersebut, kita onkan ACB dan tripod. Kita tengok hasilnya. Sekiranya hasil tersebut tidak serata, kita haruslah menggunakan kertas karbon, dan juga harus kita sapukan di dalam kedudukan angka tersebut.
Okey, selepas kita membuat ujian kesertaan, sekiranya kesertaan tidak serata, kita gosokkan tempat afkar tersebut menggunakan kertas karbon dan sapukannya, dan kita melakukan ujian yang sama tadi. Sekiranya keserataan tersebut dibuat secara 3 kali tidak sama, kita rekodkan masalah tersebut dalam buku log. Selepas ketiga-tiga ujian tersebut tadi dibuat, yaitu ujian di tangan, ujian keterusan dan ujian kesertaan, pastikan SCB tersebut dalam keadaan yang selamat. Letakkan balik angka tersebut pada SCB, pastikan dianya tersusun dan selamat. Okay, selepas kita periksa SCB tadi, kita alihkan papan penelitian tersebut, papan penyelenggaraan tersebut, sebelum kita meletakkan SCB ke dalam PSU. Alihkan bel tersebut, letakkan SCB ke dalam PSU. Letakkan SCB tersebut ke dalam rel, dalam PSU, dan masukkan SCB ke dalam PSU. Dan membuat penyelenggaraan yang terakhir, iaitu rek. Lepas kita memasukkan SCB ke dalam PSU, kita membuat kerja penyelenggaraan break in untuk letakkan SCB dalam PSU dengan sebelumnya dengan menggunakan brake handle, dan pusingannya haruslah mengikut arah jam. Okey, yang ini adalah dalam keadaan isolate, iaitu sesentuh kawalan disambung, sesentuh kawalan kita menggunakan brake handle mengikut arah jam. Okey, ini dalam keadaan isolate, dan seterusnya dalam keadaan test, dan yang terakhir adalah dalam keadaan connected, iaitu kedua-dua sesentuh tersebut disambungkan dengan sepenuhnya. Letakkan brake handle tersebut pada keadaan yang asal. Okay, selepas SCB dimasukkan dengan sepenuhnya, tutupkan pintu SCB pada PSU tersebut dan periksa supaya semuanya dalam keadaan selamat. Okey, yang terakhir kita membuat discharge cable dari fasa ke bumi. Okay, selepas kita membuat discharge cable pada belakang PSU, kita seharusnya reset meter tersebut. Dan pastikan semua peranti pada PSU dalam keadaan selamat. Kita membuat semua kerja-kerja penyelenggaraan tersebut, kita maklumkan kepada pihak pengguna bangunan yang bekalan akan dihidupkan, dan SCB tersebut
itu dihidupkan dari besar ke kecil. Dalam keadaan yang posisi membelakangkan posisi, oke, selepas kita hidupkan semua pekalan pada PSU tersebut, kita harusnya mengambil beberapa masa dalam kira-kira 15 menit dan juga catatkan bacaan muatan dari fasa 1 dan fasa 2. Selepas kita periksa semua bekalan dan hidupkan ke semua bekalan dan juga catatkan bacaan-bacaan meter tersebut, kita seharusnya mengambil masa dalam 15 menit untuk memantau sekiranya pelakunya tidak normal. Banyak sekali selepas kita memantau dalam beberapa menit, kita batalkan PW permit work tersebut yang tadi kepada pihak pengguna bangunan dan kita buatkan kerja-kerja housekeeping, iaitu kebersihan, membuat kebersihan dan memasukkan alat-alat penyelenggaraan tadi. Oke, itu saja kerja-kerja penyelenggaraan JCB pada PSU. Sekiranya ada kesilapan dan kesalahan, maaf. Dan sekian daripada saya, Muhammad Zalul Mehdi. Terima kasih.